begitu juga dalam Pakatan Harapan. Sepatutnya kita kena tegas dengan Pakatan Harapan. Apa yang kita runding, ya, terutamanya kepada pimpinan Pakatan Harapan lah. Apa yang kita runding dalam Pakatan Harapan, keputusan dalam Pakatan Harapan ini hendaklah kita gigit, kita genggam dan kita jadikan satu keputusan yang kita pegang kuat-kuat. Apabila kita berunding dengan pihak luar daripada Pakatan Harapan, inilah keputusan yang kita bawa. Jangan kita mesyuarat dalam Pakatan Harapan, kita pegang satu keputusan A, kemudian bila kita berbincang dengan orang lain, keputusan B, C, D semua ada. Ini yang menyulitkan keadaan. Sepatutnya sebagai parti Pakatan Harapan yang kita mempunyai kekuatan yang kuat, ya. Kita ada ahli parlimen yang ramai, DAP, PKR, Amanah, satu kekuatan, ya, berbanding dengan luar daripada Pakatan Harapan. Mereka tak ramai ahli pun. Apabila kita berunding, kita nak bawa suara yang ada kekuatan ini sebagai satu suara yang kita minta mereka sokong. Bukan kita bawa suara ni sana, kemudian kita pergi dengar idea dan kita bawa idea dia, bincang balik dengan Pakatan Harapan. Ini yang tak selesai. Sebab kita tak pegang dengan keputusan. Dan kita tak pegang dengan satu keputusan yang tepat. Dan kita tak genggam keputusan itu. Kita mudah berubah-ubah, ya. Jadi saya rasa kecewa lah, ya. Kerana ada beberapa pimpinan yang saya nampak, ya, mungkin ijtihad mereka, kita boleh menerima semua orang untuk bantu kita untuk dapatkan mandat rakyat, ya. Tapi kita tengoklah yang kita nak terima itu siapa, ya. Orang yang nak bantu kita itu siapa. Kalau orang yang nak bantu kita itu adalah orang yang menjatuhkan kerajaan ini, apa yang kita nak harapkan daripada mereka, ya. Ini saya tahu teranglah, ya. Bekerjasama dengan Mahathir, Tun Dr. Mahathir, patutnya tidak boleh berlaku dalam Pakatan Harapan. Tidak boleh ada dalam Pakatan Harapan orang boleh bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Siapa boleh nafikan bahawa di antara sebab kejatuhan Pakatan Harapan ini adalah kerana tindakan Tun Dr. Mahathir yang memberi ruang, memudahkan penyataan ini berlaku. Ya. Dan ada niat Tun sendiri untuk memusnahkan Pakatan Harapan. Ini fakta. Kenapa kamu nak bawa Tun dalam bersama dengan kita untuk mendapatkan mandat rakyat, sedangkan kamu tahu fakta dia, di antara niat Tun Dr. Mahathir adalah untuk memusnahkan Pakatan Harapan itu sendiri. Apa contohnya? Sebab tu beliau meletakkan jawatan, ya. Beliau sendiri sebut, beliau nak jadi Perdana Menteri, saya nak jadi Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan. Bukan Pakatan Harapan. Saya nak jadi Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan. Saya nak ambil UMNO sikit, saya nak ambil PAS sikit, saya nak ambil dalam DAP sikit, PKR sikit, dan saya jadi Perdana Menteri. Bermakna beliau ada cita-cita nak menubuhkan sebuah kerajaan dinamakan Kerajaan Perpaduan, dan ketika itu Pakatan Harapan berkubur. Apa tujuannya? Supaya apabila Pakatan Harapan berkubur, beliau jadi Perdana Menteri, orang tak boleh tuntut dah, ya, tak boleh tuntut dah untuk dia letak jawatan bagi Belak Anwar. Sebab menempatkan Anwar sebagai Perdana Menteri ini adalah janji dalam Pakatan Harapan. Apabila Pakatan Harapan dah berkubur, beliau boleh kata itu Pakatan Harapan dah tak ada. Sekarang ni Kerajaan Perpaduan. Ya. Beliau cuba usahakan Kerajaan Perpaduan dengan nak mematikan Pakatan Harapan. Ini Tun Dr. Mahathir, saya nak bagi tahu pimpinan. Takkan pimpinan tu, saya tidak ada dalam rundingan, saya tidak ada dalam masyarakat, saya orang jauh di bawah. Kita tak tahu. Tapi adakah mereka boleh nafikan bahawa Tun pernah bercita-cita nak tubuhkan Kerajaan Perpaduan? Boleh tak boleh nafikan? Ya? Betul tak betul? Tun pernah bercita-cita untuk mewujudkan Kerajaan Perpaduan. Mengapa beliau nak wujudkan Kerajaan Perpaduan sedangkan Pakatan Harapan masih ada? Pakatan Harapan masih kuat. Ya? Takkan kerana Muhyiddin keluar, Azmin keluar, maka terpaksa bubar Pakatan Harapan. Sepatutnya kita perkuatkan. Kita masih ada sokongan rakyat di akar umbi. Kenapa nak wujudkan Kerajaan Perpaduan? Kerana beliau nak menjadi Perdana Menteri yang tidak boleh mana-mana parti kawal. Sebab itu PAS pun tolak idea Tun Dr. Mahathir. Sebab itu UMNO pun tolak idea Tun Dr. Mahathir. Dan sebab itu PKR pun tolak idea Tun Dr. Mahathir. Bila beliau tak dapat sokongan, beliau kembali semula kepada Pakatan Harapan. Oh, kononnya saya kembali kepada Pakatan Harapan nak mendapatkan mandat rakyat. Ya. Kita pun ada pimpinan kita, pergi salam sembah-sembah dengan Tun Mahathir. Bagus, Tun Mahathir lawan UMNO. Tun Mahathir lawan UMNO. Lawan UMNO apa? Ya. Orang nak jatuhkan kita. Ada cita-cita nak sabotaj Pakatan Harapan. Orang ini kita nak ambil balik untuk dapatkan mandat. Ya. Sebab itu saya katakan tidak ada dah patutnya Pakatan Harapan, tidak ada dah patutnya kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Saya tak kata semua ahli-ahli parlimen bersama beliau. Saya kata Tun Dr. Mahathir. Beliau puncanya. Saya tak nak kaitkan Mukhris. Saya tak nak kaitkan dengan yang lain. Ya, Mazli Malik ke Syed Saddiq. Tapi Tun,
Ya, Tun ini adalah orang yang menjadi punca menyebabkan perkhianatan berlaku dengan begitu mudah sekali. Kalau beliau tak letak jawatan, betul. Kalau beliau tak letak jawatan, kerajaan tumbang atau tidak? Belum tentu tumbang. Ya. Wajar tak wajar beliau tak jawatan? Ya, memang wajar. Sebab beliau hilang sokongan daripada ahli partinya sendiri. Ya, bila Muhyiddin bawa keluar ramai, tinggal 5-6 orang dalam bersatu, memang dari segi integriti, maruahnya, sepatutnya Tun memang terpaksa letak jawatan. Itu saya setuju. Kan? Tetapi apabila beliau letak jawatan, sepatutnya beliau tidak boleh dah bubar kabinet macam tu. Letak jawatan, serahkan kepada Wak Azizah. Kalau tak suka kepada Anwar Ibrahim, apa masalahnya serah pada Dr. Wak Azizah? Ketika itu, kerajaan PH masih ada sokongan, masih ada majoriti kerana JPS masih bersama kita. Serah pada Wak Azizah. Bila serah pada Wak Azizah atau bila serah pada Anwar Ibrahim, ketika itu jatuh juga kerajaan, barulah beliau boleh lepas tangan. Beliau boleh lepas tangan. Saya dah serah tapi masih jatuh. Masalahnya beliau tak serah pada siapa. Bahkan tindakannya meletak jawatan itu pun tak dimaklumkan kepada pimpinan Pakatan Harapan. Bila jadikan pimpinan PKR Anwar Ibrahim, Azizah, Linggo Eng, Mak Sabu, macam barua pergi cari dia daripada pejabat, pergi ke rumah dia, duduk depan rumah, tunggu dia, merayu nak melutut depan dia. Ya. Ini saya kata pengkhianatan Tun paling besar sekali terhadap muka-muka pimpinan yang memberi ruang kepada beliau untuk menjadi menteri. Ya. Siapa boleh sangka Tun Dr. Mahathir boleh jadi menteri dengan 13 kursi parlimen. Ya. Dengan berjuang berapa bulan saja sebelum PRU, baru bersama kita angkat dia menjadi menteri. Anwar Ibrahim berapa penjara? 2-3 kali Tun jumpa dia di mahkamah. Dua tiga kali berjumpa dengan Anwar untuk mendapat restu nak menjadi Perdana Menteri. Dalam penjara, Anwar pergi tantangan, memberi setujuan, dan Anwar kena berdepan dengan para penyokongnya, para penyokong yang tidak boleh menerima, ya, yang tidak boleh menerima Tun Dr. Mahathir. Anwar sendiri pujuk geng-geng kumpulan Hotel Reformasi dan sebagainya, orang lama yang tak boleh terima Tun, pujuk supaya terima. Begitu sekali Anwar memujuk orang yang tak terima Tun Dr. Mahathir supaya menerima Tun Dr. Mahathir. Tapi bila kita nak angkat nama Anwar, Mahathir lepas tangan. Oh, saya tak masalah, warisan tak mau terima, berapa orang tak boleh terima. Apa masalahnya sekiranya kalau adalah warisan tak boleh terima Tun Dr. Anwar sebagai Perdana Menteri? Mahathir pergi pujuk warisan. Seperti mana Anwar pujuk orang lain sokong Mahathir. Kenapa beliau tak boleh buat? Kerana beliau sendiri memang tak nak Anwar jadi menteri. Itu sebenarnya. YB Khalid Samad kata, oh kita bukan tak sokong Anwar. Pakatan Harapan menyokong Anwar Ibrahim. DAP sokong. Tapi Anwar tak ada numbers. Kita tanya balik, Tun Mahathir ada numbers ke? Kalau ada numbers, besok pagi pergilah jumpa Agong. Syafiq Abdal ada numbers? Saya nama pergilah jumpa Agong. Apa masalah? Kita jadi pembangkang, betul. Masalahnya masing-masing dia ada numbers. Jadi macam mana nak buat? Kena sokong Dr. Mahathir, bawa dia numbers. Di mana Dr. Mahathir dapat numbers? Oh, kalau sokong Dr. Mahathir, pikat 38 orang, kena sokong Dr. Mahathir. Ini cara. Ini cara rundingan. Saya tak tahu rundingan apa yang macam ni. Ya? Bila kita nak beli satu barang, kita nak share, pakai duit. Ya? Bila kita nak guna barang kita, tak apalah, duit kamu lah. Tak boleh macam tu. Bila kita nak buat kebun, untuk kita minta orang tolong tebas kebun kita sama-sama, ya? Kongsi, tolong bantu, tolong tebas, ya, racun sama-sama. Bila orang tu nak buat kebun pula, dia ajak kita, itu kebun kau buatlah sendiri. Ini bukannya kawan, ya? Ini bukan kawan, ini khianat. Sebab tu saya beritahu, saya juga dah terima Tun Dr. Mahathir, ya? Saya anggap Dr. Mahathir sama macam Muhyiddin, sama macam Azmin. Itu level dia. Tak payahlah kata Tun ni pun lawan UMNO, Tun lawan apa, Tun lawan apa, tak payah. Ini cuma alasan, ya. Kalau betul Tun ni nak lawan UMNO, beliau takkan secara mudahnya meletak jawatannya. Kerana beliau tahu berpuluh tahun kita di bawah ni berjuang untuk jatuh kerajaan ni, dia dengan beberapa second saja dia buat surat di Antara Agung jatuh kerajaan. Ini memang pengkhianat yang paling bangsat dalam dunia adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini saya nak beritahu. Ya. Jadi saya akan bermusuh mana-mana pemimpin PS yang memberi kosongan pada Dr. Mahathir. Ya.
tolong jauhkan diri pada orang tua ni ya. Ini dah penjatuh kerajaan PS. Saya tidak dapat apa-apa ya. Saya bukan orang yang hilang, saya bukannya sebagai menteri PA kepada Mak Sabu yang hilang jawatan, saya bukannya PA kepada Salun Ayub, saya bukan PA kepada Len Goeng dan sebagainya. Saya tak ada jawatan apa dalam semenjak PH Mentah, saya tidak ada pegang jawatan PA dan sebagainya ya. Tak ada rugi apa pun. Tapi pengkhianatan ni saya tak boleh maafkan. Ya. Kamu yang hilang jawatan, anggaplah kamu ada antara betul. Paling tidak pun kamu dapatlah 22 bulan jadi pegawai khas dan sebagainya ya. Rakyat di bawah. Ya, daripada kita, sebelum perintah mereka susah, kita perintah 22 bulan pun mereka tak dapat rasa senang. Bila kita jatuh mereka lebih susah. Ini kerja-kerja ni. Ini orang-orang ni. Orang macam ni, Tun Mahathir ni, kalau dia mati sekarang pun dia tidak ada masalah, keluarga dia orang senang. Rakyat di bawah. Ya? Rakyat di bawah. Kamu dah pergi jadi menteri, jadi menteri di zaman PS perintah. Patutnya kamu jaga kerajaan ini betul-betul. Kamu kena bertegas. Kenapa sebelum PRU dulu kamu berjanji, kita dalam PS ni kita akan tegas, walaupun Perdana Menteri ini tak betul, kita akan sanggah dan sebagainya. Kita baling mikrofon. Nandakan beraninya, tak berani kita berdepan dengan pemimpin. Tapi bila kita jadi perintah, kita pandang saja mereka buat. Okey, yang dah lepas tak apalah, tapi bila dah jatuh dah, kita dah tengok dah. Ya, kerosakan yang dilakukan oleh Tun Mahathir ni, ruang yang diberi oleh Tun Mahathir kepada pengkhianat masuk ni, dah tengok dah. Kita masih lagi harap orang tua ni untuk memimpin kita. Ya, apa yang kita perjuangkan sebenarnya? Kita tidak. Kalau kita tengok dalam sekarang ni, sepatutnya kita rasa bangga dan kita rasa bersyukur sebab pihak lawan kita pun, mereka pun tak ada prinsip, tidak ada hala tuju. Perkhidmatan Nasional satu kumpulan, Muafakat Nasional satu kumpulan, Barisan Nasional satu kumpulan. Ya, mereka pun macam dah. Tapi kita, Sepatan Harapan yang dah diuji dengan kesukaran dan juga kepayahan dulu, kita tak boleh nak bersatu. Ini yang saya pelik. Kita dah tuduh Anwar kemaruk jadi Perdana Menteri, Anwar kemaruk jadi Perdana Menteri. Satu bukti pun mereka tak tunjukkan bahawa Anwar ni kemaruk jadi Perdana Menteri. Ya. Ya, apa lagi yang Puan Tun nak? Semua yang Anwar bagi. Nak jadi Perdana Menteri, jawatan jadi idam kepada seluruh orang dalam dunia ni. Ya. Anwar boleh bagi senang pada Dr. Mahathir. Susun kabinet, ikut kepala otak dia, Anwar bagi. Kita bagi senarai kabinet daripada PKR untuk Tun nanti. Dia tak pakai, dia pakai kepala otak dia. Tak apalah, dibuat. Lantik Putrajaya SPRM. Ya, dia tahu lah Taufan Koya ni orang yang kuat menentang Anwar. Lantik, tak apa. Anwar bisa tak bising. Buat. Kamu Perdana Menteri yang berkuasa, buat. Ya. Apa yang Anwar tak bagi? Ya. Sampai dia jatuh kerajaan pun Anwar bagi lagi. Ya. PRK Slim. Asalnya pikat nak tanding. Ya. Pengurusi pikat Perak kata nak tanding. Lepas tu bersatu cakap dengan adik saya, ini kursi dia dulu, kita nak perkenalkan parti pejuang lah, kita nak cuba bawa. Anwar kata tak apalah, bagi dia bertanding. Ya. Dan itulah hasil yang dia dapat. Yang dikatakan Mahathir ni pemimpin dapat sokongan Melayu, itu hasil yang mereka dapat. Oh, Anwar ni tak ada jadi menteri, Anwar ni memimpin parti keadilan yang terdiri daripada berbagai-bagai kaum. Jadi tak layak jadi Perdana Menteri. Itu alasan Mahathir untuk tolak Anwar jadi Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, dia sokong pula Syafiq Afdal jadi Perdana Menteri. Syafiq Afdal pun parti yang bilang kaum. Orang tua ni, dia dah tua. Kadang saya tak tahulah, saya tak kata dia nyanyong lah. Tapi menampakkan semakin lama tak nampak cerdik. Ya. Bila bercakap, ya, tak nampak kecerdikan kebijaksanaan dia seperti 22 tahun yang lalu. Seperti masa dia jadi Perdana Menteri 22 tahun yang lalu. Ya. Di situ walaupun kita lawan dia, tapi adalah kita respect. Bila menteri yang hebat, ya, bercakap. Tapi sekarang tak ada. Sekarang ni bila bercakap, hari ni cakap ni, besok cakap ni, kadang apa yang dia cakap ini dia lupa apa yang dia cakap. Ya. Jadi sebenarnya memang daripada awal, ya, kita tahu bahawa Dr. Mahathir memang takkan bersetuju Anwar jadi menteri. Sebab apa? Kita tak tahu. Kalau katalah kerana moral, ya, tak suka Anwar Ibrahim ni kerana moral. Kenapa mereka kenapa Dr. Mahathir orang yang pertahankan Azmi Ali?